Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahsatu Nabila binti Abdul Aziz bernombor KBJ 211500085. Hari ini saya dan rakan-rakan saya dari grup 3 ini membentangkan tentang sintesis protein. Ahli grup saya terdiri daripada Nurul Asyikin binti Rosman, Nurul Asmira binti Mahmud, Nur Syahidatul Najwa binti Kamarul Islam, Nur Khairiyah binti Nasir dan Nur Masyitah binti Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khairiyah binti Nasir bernombor KBJ 211510071. Kali ini saya akan menerangkan pengenalan berkaitan dengan sintesis protein. Sintesis protein adalah proses untuk menukar asid amino linear menjadi protein dalam badan. Proses ini terdiri daripada transkripsi, terjemahan dan lipatan protein. Sintesis protein lebih senang dikenali sebagai proses pencernaan makanan. Setiap makhluk yang memerlukan makanan untuk kelangsungan hidup yang kemudian akan dicerna dalam sistem pencernaan yang akan diproses menjadi tenaga dalam tubuh. Protein yang mempunyai peranan yang sangat penting kerana protein ini adalah asas kepada bangunan dalam tubuh manusia. Walau bagaimanapun, protein ini perlu dibentuk dan pembentukan sintesis protein berlaku dengan melibatkan banyak pihak termasuklah DNA dan RNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Masyitah binti Omar bernombor KBJ 211510079. Berikut merupakan contoh-contoh protein. Yang pertama adalah protein hormon iaitu insulin. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan kimia yang menghantarkan pesan melalui aliran darah. Setiap hormon ini akan mempengaruhi satu sel tertentu di dalam tubuh yang dikenali sebagai sel target. Yang kedua ialah protein enzim iaitu amylase, protease dan ATPase. Enzim berfungsi untuk mendorong terjalinnya reaksi kimia di dalam tubuh. Reaksi kimia itu akan berjalan lancar jika adanya enzim dalam tubuh. Yang ketiga ialah protein struktur iaitu aktin dan myosin otot serta keratin iaitu kuku dan rambut. Protein struktur merupakan protein yang paling besar di dalam badan. Protein ini juga berfungsi sebagai komponen penting yang membangun konstruksi tubuh dari sel. Dan yang keempat ialah antibody iaitu IgA dan IgG. Protein antibody ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari adanya zat asing atau organisma asing yang memasuki tubuh. Maka, tubuh pun boleh mempertahankan diri daripada penyakit. Yang kelima adalah protein reseptor iaitu rhodopsin. Rhodopsin merupakan protein reseptor sensitif cahaya yang terlibat dalam phototransduction visual. Rhodopsin juga sangat sensitif terhadap cahaya. Oleh itu, ia membolehkan penglihatan dalam keadaan cahaya rendah. Yang keenam ialah protein transport iaitu hemoglobin dan albumin. Protein dalam tubuh juga berfungsi sebagai pengangkut molekul dan zat-zat di dalam tubuh keluar dan masuk ke dalam sel. Protein yang ketujuh pula ialah protein fiber iaitu collagen dan elastin. Bagi protein fiber iaitu collagen dan elastin pula, ia berfungsi membentuk struktur lapisan kulit yang lebih mendalam serta memberikan ketegangan, keanjalan dan kelembapan yang wajar kepada kulit. Dan yang terakhir ialah protein pembekuan darah iaitu fibrin dan trombin. Bagi salah satu protein pembekuan darah iaitu fibrin, ia berfungsi membentuk satu jaringan di permukaan luka untuk menghalang eritrosit keluar dari salur darah. Oleh itu, darah membeku dan ketupung terbentuk untuk menutup luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asmira binti Mahmud bernombor KBJ 211500072. Saya akan membentangkan mengenai bahan yang diperlukan untuk mensintesis protein. Yang pertama ialah DNA. Dalam DNA ini adanya blueprint yang berfungsi untuk membuat pelbagai bentuk. DNA ini juga terdapat dua rantaian dan ada dalam setiap sel. DNA ini tidak boleh tinggalkan nukleus. Seterusnya ialah RNA yang berfungsi untuk membantu sintesis protein. RNA mempunyai satu rantaian sahaja. Terdapat tiga jenis RNA iaitu mRNA, rRNA dan tRNA. mRNA ialah messenger RNA, rRNA ialah ribosomal RNA, manakala tRNA ialah transfer RNA iaitu pengangkut. Bahan yang seterusnya ialah ribosom. Ribosom ini merupakan tapak sintesis untuk penghasilan protein. Ia dibentuk oleh protein dan rRNA. Dan yang terakhir ialah asid amino. Asid amino merupakan bahan utama untuk membentuk protein. Terdapat 20 jenis asid amino untuk membentuk protein. Asid amino ini terbahagi kepada dua iaitu essential asid amino dan non-essential asid amino. Essential asid amino ini perlu dapatkan daripada makanan. Oleh itu, kita perlu makan makanan yang berprotein. Mekanisme sintesis protein. Yang pertama adalah mekanisme sintesis protein dalam tubuh manusia terdiri daripada dua peringkat iaitu transkripsi dan transkripsi. Yang kedua adalah seperti sintesis mRNA, sintesis protein boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu permulaan
permulaan, pemanjangan dan penamatan. Yang ketiga adalah sintesis protein bermula daripada pembentukan kompleks pra-permulaan yang melibatkan ribosom, 30S kecil, template mRNA, 3 faktor permulaan dan tRNA pemula khas dipanggil fMAC tRNA. tRNA pemula berpasangan dengan kodon permulaan AUG dan dikaitkan secara kovalent kepada methionine terprimolasi yang dipanggil fMAC. Yang kelima adalah methionine adalah salah satu daripada 21 asid amino yang digunakan dalam sintesis protein. Methionine terformulasi ialah methionine yang mana kumpulan formil telah dilekatkan secara kovalent pada nitrogen amino. Yang keenam adalah methionine terformulasi dimasukkan oleh fMAC tRNA pada permulaan setiap rantai polipeptida dan biasanya dipotong selepas terjemahan selesai. Dan apabila AUG dalam bingkai ditemui semasa pemanjangan terjemahan, methionine tidak terformulasi dimasukkan oleh MAC tRNA biasa. Dan setelah AUG yang sesuai dikenal pasti, TF2 menghidrolisasi GTP kepada KDNK dan menggerakkan pengantaran tRNA MAC kepada kodon permulaan. Dan yang terakhir adalah dalam archaea permulaan pemanjangan dan penamatan, terjemahan adalah serupa dengan yang dilihat pada eukariota, kecuali faktor yang terlibat dipanggil AIFS bukan EIF. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahidatun Najwa binti Kamarul Hisam, KBJ 2115109667. Hari ini saya akan menerangkan peringkat sintesis protein yang terdapat dua peringkat. Yang pertama adalah transkripsi, yang kedua adalah translasi. Okey, yang pertama transkripsi. Transkripsi ni dia bermaksud penyalinan maklumat. Dia merupakan proses di mana template mRNA mengekutkan jujukan protein dalam bentuk kod trinukleotida ditranskripsi daripada DNA untuk menyediakan template bagi terjemahan melalui bantuan enzim iaitu RNA polymerase yang bertindak untuk meleraikan ikatan. Bagaimana proses transkripsi ini berlaku? Okey, proses ini dia berlaku bermula daripada informasi DNA dalam satu rantaian yang disalin membentuk mRNA secara spesifik. Okey, seperti A akan disalin kepada U, T akan disalin kepada A, C akan disalin kepada G dan G akan disalin kepada C. Bila proses ini akan berhenti? Okey, proses ini akan berhenti apabila terdapat isyarat penamat pada DNA. Akhir sekali mRNA akan meninggalkan nukleus ke ribosom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ashikin binti Rosman bernombor KBJ 211510086. Hari ini saya akan menerangkan mekanisme sintesis protein iaitu translasi. Translasi adalah di bawah mRNA yang membawa salinan kod genetik DNA akan membawa ribosom. Sintesis protein ini berlaku di ribosom. Translasi adalah proses penguraian atau penterjemahan kod-kod hasil salinan DNA yang membawa oleh mRNA. Penterjemahan kod ini akan menghasilkan sebuah rantaian polipeptida untuk menyusun protein mengikut turutan asid amino. Setelah proses translasi selesai, maka terjadilah sebuah rantaian polipeptida yang akan diproses lagi menjadi protein tertentu. Pada saat inilah proses sintesis protein akan berakhir. Jadi lebih difahami adalah terbagi kepada tiga tahap, iaitu mRNA terdiri pada kodon-kodon DNA. Di tahap pertama, kodon pertama kodon start akan bertemu dengan ribosom. Yang kedua, rangkaian asid amino ini lalu digabungkan untuk membentuk rantaian polipeptida iaitu protein. Yang ketiga adalah translasi, berhenti apabila kodon mengkodkan stop UUA, UAG, UGA iaitu. Penutup pula, sintesis protein berlaku dalam tiga peringkat iaitu permulaan, pemanjangan dan penamatan. Pada peringkat permulaan, sebunit ribosom dan tRNA mula berkumpul di sekeliling kodon permulaan dalam mRNA. tRNA mula membawa asid amino methionine yang bermaksud bahawa semua polipeptida yang baru dibuat bermula dengan asid amino ini. Semasa peringkat pemanjangan pula, ribosom mengalami banyak kitaran di mana tRNA baru memasuki ribosom yang membawa asid amino yang baru.
Manakala penamatan berlaku apabila ribosom mencapai salah satu daripada 3 kemungkinan kodan terhenti dalam molekul mRNA. Kodan henti diiktiraf oleh pelepasan yang membolehkan hidrolisis polipeptida baru daripada tRNA di tapak ribosom.